malam ini dengan majlis ilmu yang akan dikongsikan dengan tajuknya enzim tingkatkan kualiti kesihatan lelaki bersama dengan Dr. Zaidi sebentar nanti. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para CBO yang berada di serata Malaysia, termasuklah Sabah dan Sarawak dan juga termasuklah juga daripada Brunei. Dan tahniah sekali lagi, terima kasih di atas kesudian luangan masa anda untuk bersama dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan Alhamdulillah kita pun kita baru saja masuk 2024 tahun baru, dan baru ini merupakan tahun baru Cina, di mana sekesempatan ini juga saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru Cina kepada mana yang menyambut perayaan tersebut. Dan kita tinggal beberapa hari sahaja lagi, kalau ikutkan dalam kalender kita, beberapa hari sahaja lagi untuk kita nak masuk ke bulan puasa, bulan Ramadan. Jadinya peringatan mesra juga daripada saya kepada siapa yang belum ganti puasa, sila gantikan dengan segera. Okey, kurang daripada 30 hari, kurang daripada sebulan kita akan pergi ke bulan puasa. Dan pada malam ini, apa yang saya nak kongsikan juga, enzim tingkatkan kualiti kesihatan lelaki yang akan dibawakan oleh Dr. Zaidi. Dan sebelum kita menjemput speaker tersebut, seperti mana saya telah kongsikan dengan anda, telah wishkan CNY kepada anda yang sudah menonton video ini daripada pihak syarikat ataupun belum, jom kita sama-sama saksikan. Dan video ini mungkin anda boleh type di ruangan komen jikalau anda telah menyaksikan ataupun tonton video ini sebelum. Okey, jom kita sama saksikan video ini. Si, tahu. Muslim! Kau Jamil. Aku datang nak beli produk yang kau syorkan. Kau pula buat apa di sini? Yang tahu je tahu. Saya Jamil. Saya Hussein. Kami mengucapkan Happy Chinese New Year. Okey, tuan-tuan dan puan, itulah dia sedikit sedingan cakap video sambutan CNY, ucapan daripada pihak HQ yang dibintangi oleh dua orang jejaka yang tampan pada dululah. Sekarang masih lagi tampan tapi tengah temperut dulu. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada Pak Husin dan juga Pak Jamil di atas membintangi video tersebut untuk satu ucapan kepada para CBO yang telah menyambut Chinese New Year baru-baru ini 2 hari yang lepas. Okey. Sebelum saya nak menjemput juga, saya ingin kongsikan sedikit perkongsian, iaitu info supaya kita refresh setiap hari, setiap minggu, supaya kita boleh dapatkan absorb apa yang kempen yang sedang berjalan yang telah ditawarkan oleh pihak CNI sendiri. Okey, iaitu yang pertama, promosi khas referral yang diberi nama New Entrepreneur Incentive 2, iaitu di mana 6 package telah dikeluarkan. Sebelum ini hanya 4 package, tambahan 2024 ada 2 lagi tambahan package, iaitu LEF serta probiotik dan juga LEF berserta 1 unit Royal Jelly. So ke-6 package ini adalah promosi khas referral, di mana anda boleh refer ahli baru ataupun prospek yang baru. Anda layak untuk dapat insentif RM50 yang seronoknya adalah dibayar secara mingguan, dan insentif tambahan bulanan juga akan diberikan oleh pihak syarikat, di mana CBO ataupun anda yang telah berjaya refer 5 orang baru, 5 ahli yang baru akan menerima insentif tambahan RM50. Makna katanya anda telah refer 5 orang, sepatutnya 250, tetapi syarikat tambahkan lagi 50 menjadikan anda layak untuk dapat RM300, dan ini adalah dibayar secara mingguan. 250 dibayar secara mingguan, manakala 50 yang tambahan itu akan dibayar secara bulanan. Dan di skrin anda inilah 6 package yang telah dikongsikan. 4 package seperti sedia ada, di mana satu LEF dan probiotik adalah package yang baru, harga tetap RM200, dan PV 100, BV 35. Manakala ini ada perubahan sedikit, di mana LEF berserta dengan Royal Jelly
package ini berharga 230 tetapi masih untung, masih dapat jimat lagi dengan kalau kita kira Rosalie 1 dengan LEF, mana kata harga memang orang cakap 200 hampir ke 300 tetapi package ini hanya 230. So dapatkan segera package ini kerana anda layak untuk dapatkan insentif secara mingguan. Kita dapat ROI dekat sini. Dan selain daripada promosi khas referral ini juga, kita telah memperkenalkan promosi khas insentif pembelian ulangan, package yang sama juga di mana ahli tersebut telah membeli secara ulangan iaitu repeat order dengan harga RM200. Okey, di mana kalau satu package ni 230 lah. So jadinya dalam ini masih anda layak untuk dapat ulangan RM50 tetapi tambahan tak adalah. Okey, cumanya dengan CBO yang sedia ada. Dia telah masuk jadi ahli dan dia buat pembelian ulangan antara 6 package ini, salah satu ataupun keseluruhannya, anda sebagai refer upline anda tetap dapat RM50 tetapi dengan syarat anda sendiri perlu ada 200 PSPV dan 500 PGPV untuk anda layakkan dapat RM50 ataupun yang tadi sebelum ini saya cakap RM300. Pastikan yang itu. Sebab itu kita menggalakkan anda setiap awal minggu, setiap awal bulan anda telah komplitkan 200 PSPV sudah ada dan 500 PGPV supaya insentif RM50 ataupun lebih terus masuk ke akaun anda pada minggu hadapannya. Okey. So ini adalah promosi khas di mana telah bermula pada 1 Januari sehinggalah 31 Disember. So jadinya kita grabkan dengan cepat apakah kempen yang telah dijalankan oleh pihak syarikat. Okey, yang seterusnya juga saya ingin kongsikan promosi khas referral dan insentif pembelian ulangan. Berbanding yang tadi dengan package RM200 dan RM230, ini adalah package di mana kita high item sikit tetapi insentif dia pula agak berbaloi di mana anda sendiri telah memperkenalkan package ini anda layak untuk dapat RM200 yang telah diberi nama New Entrepreneur Incentive 3 ataupun NEI 3 di mana insentif yang anda boleh terima adalah RM200 hanya kepada perujuk langsung sahaja, tetap akan dibayar secara mingguan. Apakah package ini? Bukan harga RM200 tetapi package ini merupakan harga adalah RM600 di mana apakah dalam package RM600 anda akan dapat 4 unit ataupun 4 kotak Vigo Plus akan dapat percuma 1. Maksudnya akan dapat 5 botol dengan harga RM600. Tidak RM600 saja, anda pun layak dapat RM200 sebagai upline referral. Okey, so jadinya inilah orang cakap kekuatan CNI, produk Vigo Plus pun kita telah launchingkan dan sekarang ni mendapat sambutan yang hangat di pasaran. So jadinya cepat dapatkan jikalau anda belum ada. Dan jikalau sudah ada, kita nak minta feedback anda. Jadinya nanti kita akan terimakan feedback anda bagaimana keberkesanan produk ini. Di mana ada keberkesanan kita boleh bawakan kepada pasaran. So jadinya ini adalah promosi khas referral dan insentif. Dan tidak lupa juga jikalau orang yang sama ataupun downline yang sama ataupun prospek yang sama telah menjadi ahli, telah membuat pembelian ulangan, tetap anda akan dapat RM200 tetapi masih lagi syarat yang sama, anda perlu sendiri PSPV 200 manakala PGPV perlu ada 500 PGPV dekat sini. So jadinya memang cukup-cukup berbaloi. Kalau dalam 1 minggu ada 7 hari tetapi kita dapat 5 close, dapat close 5 package ini, maknanya anda boleh menerima duit raya yang akan datang bernilai RM1,000. Itu adalah bonus untuk anda khas untuk package ini sahaja. Tadi kita cakap RM50, yang ini RM200. Kita doublekan lagi daripada RM50 naikkan kepada RM200. Ini adalah anda punya keuntungan, anda punya insentif. Jadinya dapatkan dengan segera, package ini cukup berbaloi. Okey, yang seterusnya apa kita ada lagi? Dalam tahun 2024 kita juga ada wujudkan wellness special package. Kalau kita lihat di sini, kita terus tekankan kepada yang bold warna merah itu saja. Kalau kita lihat setiap set dalam package WSP Wellness Special Package, di mana beli 6 LAF, percuma 2 LAF, insentif tunai khas kepada agensi manager dan ke atas sahaja bernilai RM120. Dan manakala kalau kita lihat yang lain-lain, ada yang RM50, ada RM20, RM100 dan RM50.
Dan berbaloi dekat sini adalah selalunya apabila kita tengok di Padang, beli LEF, beli Neoganic dalam satu package free percuma Royal Jelly yang bernilai RM258 dan insentif tuna khas AM akan dapat RM20. So yang ini tertakluk kepada agensi manager dan ke atas sahaja untuk layak dapat insentif-insentif yang telah dibolkan dengan berwarna merah. Okey, so jadinya jikalau ada sebarang soalan, anda boleh refer dengan upline anda ataupun refer terus dengan pihak syarikat, dengan pengurus kawasan anda. Okey, kita ada Cik Asri, kita ada Cik Thomas, kita ada Cik Richard, Cik Juraidah, okey, dan saya sendiri, dan Mr. Tinesh pun ada sekali. So anda boleh refer jikalau anda nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan wellness special package. Okey, itulah sedikit sebanyak info yang saya ingin kongsikan sebelum saya nak menjemput speaker tetap kita pada malam ini dengan enzim online program, iaitu dengan tajuknya enzim tingkatkan kualiti kesihatan lelaki, iaitu saya ingin menjemput speaker kita pada malam ini. Dipersilakan Cik Muhammad Zaidi Muhammad, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada MC kita pada malam hari ini yang berbaju Chinese, tegak bergaya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana anda semua hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama timba ilmu kembali dalam enzim online program yang kali terakhir kita lakukan pada tahun yang lepas, pada tahun 2023, pada bulan Disember yang lalu. Okay, dengan ada satu topik yang sangat menarik, bagaimana enzim dapat menyembuhkan, membantu penyembuhan dalaman badan kita. Tapi pada hari ini kita sama-sama nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan satu topik yang hangat diperkatakan pada awal tahun ini, berkaitan dengan kesihatan lelaki. Dalam topik pada malam hari ini kita nak tahu lebih lanjut bagaimana enzim dapat tingkatkan kualiti kesihatan lelaki dan apa produk-produk yang dapat menyokong berkenaan dengan kesihatan lelaki secara keseluruhan. Baik. Okey, baik. Pada malam hari ini sebenarnya kita, dalam perkongsian saya nantinya kita ada 5 topik yang ingin kita sentuh bersama. Yang pertama, 5 masalah utama kesihatan lelaki. Apa sebenarnya masalah yang sering berlegar berkaitan dengan kaum lelaki ini. Kemudian yang kedua, kita nak tahu punca terjadinya masalah kesihatan ini boleh terjadi. Yang ketiga, faktor-faktor risiko, apa yang boleh menyebabkan permasalahan ini lebih terjadi kepada kaum lelaki. Apa dia punya, orang kata, apa dia punya faktor ataupun ataupun apakah saranan atau maafkan saya, faktor-faktor yang terjadi yang boleh kita elakkan ataupun yang boleh kita kawal berkenaan dengan masalah kesihatan terutamanya untuk lelaki pada malam hari ini. Yang keempat, kita nak tahu bagaimana sianah enzim dapat membantu, dan yang kelima, pencegahan ataupun langkah-langkah lain yang dapat membantu dalam kesihatan lelaki secara umumnya. Okey, baik. Pertama, kita ingin sentuh terdahulu berkaitan dengan masalah kesihatan lelaki. Di Malaysia sebenarnya, punca utama peningkatan kadar kematian yang tinggi adalah sebenarnya dari kalangan orang lelaki. Okey, pada tahun 2022 dicatatkan 117,790 orang yang mewakili 57% angka kematian di Malaysia sebenarnya terdiri daripada kaum lelaki. Okay, sebenarnya tinggi berbanding dengan kaum wanita. Sebenarnya apa sebenarnya penyebab daripada meningkatnya kadar kematian pada orang lelaki ini? Okey, kita lihat, kita touch masalah utama kesihatan lelaki yang mungkin saya dah jelaskan juga pada bulan 1, pada bulan Januari berkaitan dengan kesihatan lelaki secara umumnya. Ada 5 masalah utama kesihatan lelaki. Yang pertama adalah penyakit jantung, ataupun bahasa yang lebih saintifik adalah kardiovaskular. Kemudian yang kedua adalah kanser ataupun bara. Yang ketiga, kencing manis dan juga diabetes. Yang keempat, tekanan darah tinggi, hipertensi.
Yang kelima adalah masalah kesuburan ataupun berkaitan dengan organ pada lelaki itu sendiri, iaitu prostat. Okay, kita nak tahu terlebih dahulu sebenarnya apakah situasi di Malaysia berkenaan dengan masalah-masalah utama kesihatan lelaki. Tapi saya kira sebenarnya bukan hanya di Malaysia, ia juga termasuk di Brunei kerana kita sebenarnya berkongsi geografi yang sama dan juga gaya hidup dan juga gaya pemakanan yang sama. Okay, yang pertama, berkaitan dengan penyakit jantung dan juga kardiovaskular. Okay, penyakit jantung kekal penyebab kematian nombor 1 di Malaysia. Okay, ini sebenarnya satu alarm ataupun satu panggilan yang sangat penting untuk kita tahu dan juga untuk kita sebarkan kerana penyakit jantung ini sebenarnya sangat berbahaya, terutamanya dari kalangan lelaki kerana 80% pesakit jantung terdiri daripada kalangan kaum lelaki. Alright, daripada 10 orang, 8 orang daripadanya adalah orang lelaki yang mengalami penyakit jantung. Dan usia rakyat Malaysia mendapat penyakit jantung semakin muda. Pada penelitian ini ditunjukkan bahawa pada umur 58 tahun dan daripada keseluruhan bajet 9.6 bilion kos perawatan kesihatan di Malaysia ini sebenarnya 3.93 bilion, hampir separuh daripada bajet kesihatan di Malaysia ini digunakan untuk merawat penyakit jantung dan juga kardiovaskular. Dan baru-baru ini sebenarnya salah seorang CBO kita, iaitu Allahyarham DDM Hushari telah pulang ke rahmatullah disebabkan oleh penyakit jantung ini. Jadi mungkin kita ambil momen bersama pada malam hari ini untuk kita berdoa dan membacakan Al-Fatihah untuk beliau mengikut kepercayaan agama masing-masing. Al-Fatihah. Okey, baik. Terima kasih kepada semua atas doanya. Okey, saya harap roh arwah tenang di sana. Okey, baik. Sebenarnya penyakit jantung ataupun penyakit kardiovaskular ini adalah istilah yang merangkumi beberapa keadaan yang menjejaskan keadaan jantung itu sendiri ataupun saluran darah yang berkaitan dengan jantung dan di bahagian jantung. Yang pertama mungkin yang kita boleh relate berkenaan dengan penyakit jantung ini adalah serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi apabila darah tidak dapat pergi ke bahagian jantung sehingga menyebabkan jantung berhenti berfungsi secara keseluruhan. Kemudian yang seterusnya adalah penyakit jantung koronari. Ini merupakan penyakit jantung yang berkaitan dengan saluran darah yang terdapat pada saluran darah pada jantung itu sendiri, yang boleh kita semua tahu ataupun kita sering dengar kita orang buat stand ataupun laluan untuk membantu peredaran darah pada saluran darah koronari di bahagian jantung. Ada 3 saluran utama. Biasanya orang akan ada, kalau bercerita, dia akan bercerita dia dah kena 1 saluran ataupun 2 saluran ataupun 3 saluran. Kemudian yang seterusnya adalah gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan di mana darah tidak dapat sepenuhnya dipam oleh jantung ke bahagian seluruh tubuh badan. Okay? Dan seterusnya ada lagi gangguan irama ataupun detak nadi pada jantung ataupun kita panggil aritmia. Ini berkaitan dengan impuls ataupun saraf pada bahagian jantung itu sendiri. Okey, itu berkaitan dengan penyakit jantung dan juga kardiovaskular. Kemudian penyakit yang kedua yang sering terjadi pada kaum lelaki ini juga adalah kanser ataupun bara. Okay. Kanser ataupun bara ini merupakan punca kematian yang kedua tertinggi di Malaysia, dan pada orang lelaki, pada kaum lelaki, ada 3 jenis kanser yang sering terjadi. Yang pertama adalah kanser paru-paru. Yang pertama paling tinggi 17%. Yang kedua adalah kanser kolorektum, itu 15.4%.
Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan sistem yang khas pada orang lelaki itu juga, iaitu kanser prostat, iaitu 9.3%. Dan untuk kanser ini juga, insiden kanser di Malaysia dijangka meningkat 2 kali ganda menjelang 2040 nanti. Jadi ini yang perlu kita ambil perhatian kerana kanser ini adalah satu penyakit yang kita tak boleh jangka, kerana ia boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel yang tidak normal dalam badan, yang mana badan akan mengesannya sebagai benda asing. Okay, itu penyakit yang kedua yang sering terjadi pada kaum lelaki, iaitu kanser ataupun darah. Yang ketiga, okay, adalah kencing manis ataupun diabetes. Untuk keadaan di Malaysia, 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia sebenarnya menghidap diabetes. Dianggarkan 3.9 juta orang yang berumur 18 tahun ke atas menghidap penyakit kencing manis ni. Dan lebih malang lagi sebenarnya, separuh daripada angka ini dia tak tahu pun dia menghidap penyakit kencing manis ini. Dan penyakit kencing manis ni untuk kita tahu secara detailnya adalah memang perlu ambil ujian darah untuk memastikan sama ada seorang individu itu mengalami masalah kencing manis. Okay. Dan untuk kencing manis pada orang lelaki, risiko erectile dysfunction ataupun mati pucuk dalam kalangan lelaki yang mengidap penyakit diabetes berbanding lelaki tanpa penyakit tersebut, lelaki yang sihat adalah 3.5 kali lebih tinggi. Untuk orang yang mengidap kencing manis mengalami masalah erectile dysfunction ini. Itu penyakit yang ketiga. Kemudian penyakit yang keempat yang sering terjadi pada orang lelaki ini juga sebenarnya adalah tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Okey, tekanan darah tinggi ataupun hipertensi ini adalah keadaan di mana tekanan darah dalam saluran darah kita, dalam badan kita, arteri, iaitu saluran darah apabila jantung mengempam darah keluar daripada jantung untuk diedarkan ke seluruh badan. Itu dinamakan arteri yang ada mengandungi oksigen. Okey, terlalu tinggi dia punya tekanannya. Ini boleh menyebabkan masalah-masalah yang serius lainnya kerana hypertension ini dikaitkan dengan beberapa organ lainnya di dalam badan kita yang boleh mengakibatkan penyakit lainnya seperti di bahagian otak, di bahagian jantung itu sendiri dan juga pada buah pinggang dan juga organ-organ lain kerana dia seluruh organ ataupun seluruh sel kita memang memerlukan darah. Apabila tekanan darah terlalu tinggi, dia boleh mengakibatkan pelbagai permasalahan kesihatan lainnya. Okay. Keadaan di Malaysia, 3 daripada 10 ataupun 6.4 juta orang di Malaysia menghidap hipertensi. Sama juga seperti diabetes ataupun kencing manis, hanya separuh menyedari mengalami masalah ini. Nak tahu bagaimana dia punya cara untuk kita mengesan permasalahan tekanan darah tinggi ini dalam masa 2 minggu, dalam waktu yang sama, pada keadaan yang sama akan diukur tekanan darah, barulah orang tersebut akan didiagnos ataupun disahkan mengidap penyakit hipertensi, dan ini hanya boleh disahkan oleh pegawai perubatan yang sah di klinik-klinik ataupun di hospital berkaitan. Jadi penting untuk kita semua sedar, dan saya rasa kesedaran berkenaan dengan tekanan darah tinggi ini sudah mulai baik di Malaysia maupun di Brunei, kerana setiap rumah saya pasti sekarang dah ada mesin ni, mesin untuk mengukur tekanan darah ini. Dan lagi untuk di kalangan orang lelaki, bagi mereka yang di bawah umur 30 tahun, okay, lelaki adalah 3 kali lebih ramai mengalami tekanan darah tinggi ini berbanding dengan wanita. Ini pun boleh kita sebarkan juga pada golongan ataupun kaum lelaki yang muda sekarang ni, kerana risiko mereka untuk mendapat ataupun terkena tekanan darah tinggi ini semakin tinggi dia punya risiko. Okay, seterusnya adalah masalah berkaitan dengan prostat ataupun kesuburan. Okey,
masalah kesuburan pada lelaki terutamanya yang berkaitan dengan fungsi prostat boleh diakibatkan oleh pelbagai faktor. Okey, nanti kita akan lihat dengan lebih jelas, dan untuk dia punya keadaan ataupun statistiknya, 16% lelaki berusia 40 hypertrophy. Yang ini adalah satu keadaan di mana sel-sel di bahagian prostat pada lelaki dia membesar secara tidak terkawal, sehingga dia boleh menyebabkan pelbagai permasalahan berkaitan dengan keseimbangan hormonnya satu, kemudian berkaitan dengan pembuangan air kecilnya, dia mengganggu. Okey, dan 16% di kalangan lelaki berkahwin, 24% di kalangan lelaki yang berusia, dan 17% lelaki dari luar bandar. Yang selebihnya nampak dekat situ golongan lelaki yang ada di bandar sebenarnya pun tinggi juga. Okey, 17%, kalau tolak 1%, lebih kurang 80% lah sebenarnya masalah ini diderita oleh orang yang ada di bandar. Okay. 57% penderita masalah prostat mengaku tidak puas semasa dan juga selepas pembuangan air kecil. Ini adalah merupakan tanda utama sebenarnya untuk golongan lelaki untuk membuat pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan prostat ini. Jadi itu 5 penyakit yang sering terjadi pada orang lelaki, kaum lelaki, dan kita nak tahu sebenarnya apakah punca ataupun penyebab kepada permasalahan ini. Okey. Dekat sini saya ada listkan punca dan penyebabnya. Yang warna merah ada 3 berkaitan dengan yang warna merah, dan sebenarnya ada satu lagi yang keempat, nanti saya akan kupas dalam slide selanjutnya. Tapi 4 punca penyebab permasalahan kesihatan, 5 permasalahan kesihatan tadi sebenarnya dia ada pada semua penyakit ini. Yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sihat. Kalau kita lihat sekarang, gaya hidup kita, cara kita beraktiviti memang kurang menyihatkan badan kita. Jadi dia boleh menyumbang kepada permasalahan 5 permasalahan yang anda boleh lihat di skrin anda: penyakit jantung, kanser, kencing manis, tekanan darah tinggi ataupun masalah prostat ini. Yang kedua, obesiti. Obesiti adalah berlebihan berat badan secara melampau. Kalau BMI, dia adalah 30 dan ke atas, obesiti ini. Okay, jadi golongan yang BMI dia 30 dan ke atas memang perlu hati-hati, kerana dia boleh meningkatkan risiko ataupun boleh menjadi punca kepada penyakit-penyakit yang kita bincangkan tadi, situasinya tadi, iaitu penyakit jantung, kanser, sehinggalah masalah prostat. Kemudian yang seterusnya adalah stres ataupun tekanan. Ini pun berkaitan dengan gaya hidup ataupun lifestyle kita yang berkaitan dengan stres dan juga tekanan. Dia boleh menyebabkan gangguan hormon dalam badan kita sehingga menyebabkan pelbagai permasalahan kesihatan, kerana stres ataupun tekanan ini secara tidak langsung ataupun secara langsung sebenarnya dia menjadi punca dan juga penyebab kepada penyakit-penyakit ini yang boleh terjadi pada lelaki. Okey, kita pergi satu persatu pula untuk setiap penyakit. Yang pertama adalah penyakit jantung ataupun kardiovaskular itu. Okey. Yang warna biru dia memang khas untuk penyakit itu sendiri. Kemudian yang warna hitam dia mungkin ada pada 2 ataupun 3 ataupun 4 kalau kita lihat dekat sini untuk dia punya punca ataupun penyebabnya. Okey, kita pergi kepada penyakit jantung terlebih dahulu. Yang pertama adalah jantina. Okey, untuk penyakit jantung ni dia ada khas punca dan juga penyebabnya, iaitu jantina. Untuk orang lelaki dia memang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit jantung pada usia yang lebih muda daripada wanita, kerana dia tak ada hormon yang tinggi berkaitan dengan wanita juga, yang ada juga pada lelaki. Okay? Sebenarnya dia boleh mengurangkan risiko itu. Walaupun risiko untuk wanita untuk penyakit jantung ini meningkat selepas menopause. Okay? Dia punya hormon tu dah berhenti. Dia punya head
berhenti, dia boleh menyebabkan risiko untuk wanita mendapatkan penyakit jantung ataupun kardiovaskular ini lebih tinggi apabila dia dah menopause pada usia 55 tahun ke atas wanita. Tapi lelaki dia memang dia signifikan pada lelaki pada usia yang lebih muda. Kemudian yang kedua, tekanan darah tinggi ataupun hypertension. Tekanan darah tinggi boleh meningkatkan beban kerja jantung dan merosakkan dinding saluran darah yang boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, strok dan juga penyakit lain di dalam badan kita. Jadi ini dia spesifik untuk masalah penyakit jantung. Dia boleh menjadi punca penyebab pelbagai masalah penyakit jantung. Kemudian kencing manis. Okay? Kencing manis terutamanya kencing manis type 2 boleh merosakkan saluran darah. Kita jangan ingat kencing manis ni berkaitan dengan pankreas saja, tapi sebenarnya kencing manis ni boleh merosakkan saluran darah dan juga saraf sehingga boleh meningkatkan risiko penyakit jantung. Untuk faktor genetik juga secara keluarga yang mengidap penyakit jantung boleh meningkatkan risiko anda, kita semua mengalami keadaan yang sama, dan faktor genetik ni boleh mempengaruhi kecenderungan kita kepada penyakit jantung ini. Okay. Faktor genetik ni pula kita boleh bagi kepada dua. Okay. Memang dia embedded dalam DNA kita sendiri ataupun kita punya family lifestyle. Okay. Dan seterusnya adalah merokok dan juga pengambilan alkohol. Okay. Pengambilan alkohol yang berlebihan memang terbukti boleh meningkatkan tekanan darah tinggi, merosakkan otot-otot jantung dan juga meningkatkan risiko pelbagai permasalahan berkaitan dengan jantung ini. Itu adalah faktor ataupun punca penyebab untuk penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah kanser ataupun barah. Okey, kanser yang barah yang dia punya spesifik untuk kanser dalam barah ni yang warna biru itu adalah pendedahan karsinogen persekitaran. Okey. Dia boleh terjadi apabila pendedahan terhadap bahan yang berbahaya, karsinogenik di tempat kerja ataupun persekitaran di sekeliling kita boleh meningkatkan risiko kanser ini pada lelaki. Sebagai contohnya kepada individu yang terlibat dalam industri ataupun seperti sebagai contoh asbestos dan sebagainya, dan juga dengan kalau kita panggil sinaran ni, kalau atau lebih tepatnya adalah gelombang radiasi yang terdapat di sekeliling kita. Lebih-lebih lagi pada zaman moden ini, memang radiasi ini memang boleh menyebabkan kanser ataupun barah terjadi dengan lebih cepat. Okay, kemudian seterusnya, kurang aktiviti fizikal boleh menyebabkan kanser ataupun barah ini juga terjadi. Tidak bersenam ataupun mendapatkan aktiviti fizikal yang mencukupi boleh meningkatkan risiko kanser pada lelaki, terutamanya pada kanser prostat dan juga kanser pada usus kita, kanser kolon, yang juga tinggi pada kalangan lelaki. Kemudian seterusnya, merokok dan juga alkohol sudah tentu ia memang dikaitkan dengan pelbagai jenis kanser, termasuk kanser paru-paru itu sendiri, kanser mulut dan juga tekak, dan juga kanser pada prostat dan juga pundi kencing bagi lelaki. Kemudian seterusnya adalah berkaitan dengan pengambilan alkohol, kerana dia meningkatkan risiko untuk saluran pencernaan, terutamanya pada lelaki yang kita bincangkan pada malam ini, seperti kanser mulut, kanser esophagus, kanser kolon ataupun pencernaan kita, dan lebih serius lagi adalah kanser hati. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan faktor genetik. Ini juga boleh mengakibatkan kanser itu risikonya lebih tinggi pada golongan lelaki, seperti sejarah keluarga dengan kanser-kanser tertentu seperti kanser prostat. Jika ada pelanggan ahli keluarga kita mengalami masalah yang sama, dia boleh meningkatkan risiko lelaki mengidap jenis kanser yang sama. Detect bagaimana? Dengan cara untuk kita lakukan saringan kesihatan dan juga mengambil darah untuk kita detect kadar kanser di dalam badan kita. Kemudian seterusnya, punca penyebab kepada kencing manis dan juga diabetes yang khasnya adalah tekanan darah tinggi, hypertension. Hypertension ataupun tekanan darah tinggi ini sering dikaitkan dengan
diabetes type 2 ataupun kencing manis type 2 yang kita dapatkan pada usia yang lebih lanjut. Lelaki dengan tekanan darah tinggi mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami permasalahan kencing manis ini kerana organ pada pankreas itu mengalami tekanan yang tinggi, tekanan darah pada organ tersebut tinggi sehingga boleh menyebabkan kerosakan pada sel-sel pada pankreas itu sendiri sehingga menyebabkan pengeluaran hormon yang berkaitan dengan kadar gula dalam darah dia boleh terjejas. Kemudian seterusnya, kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi ataupun kolesterol LDL yang buruk, yang tinggi dan juga triglyceride yang tinggi dalam badan kita juga boleh meningkatkan risiko kencing manis pada lelaki. Kalau kita lihat, memang untuk kolesterol tinggi ini, satu daripada dua rakyat Malaysia sebenarnya mengalami masalah kolesterol tinggi. Jadi dia meningkatkan beberapa meningkatkan risiko kepada beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung tadi dan juga penyakit kencing manis ini sendiri. Dan yang satu lagi yang spesifik juga untuk penyakit kencing manis ini adalah kurang tidur. Kurang tidur ataupun tidur yang tidak berkualiti boleh meningkatkan risiko untuk mendapatkan kencing manis ini. Dia boleh menjejaskan metabolisme gula dalam darah dan juga mengakibatkan insulin kita tidak sensitif terhadap kadar gula yang berada dalam darah kita. Jadi penting untuk kita semua, kita sama-sama kita lihat kualiti tidur kita ataupun berapa jumlah kita tidur setiap hari supaya pankreas kita boleh bekerja dengan lebih baik dalam dia meningkatkan metabolisme berkenaan dengan kadar gula dalam darah dan juga dia punya sensitivity supaya kita tak terkena penyakit kencing manis ini sendiri. Okey, kemudian seterusnya kurang aktiviti fizikal, gaya hidup yang tidak aktif, kurang bersenam memang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit ini. Dan aktiviti fizikal sebenarnya membantu badan kita menguruskan paras gula dalam darah dan juga meningkatkan sensitiviti insulin itu sendiri dalam mengawal kadar gula dalam darah. Okay, kemudian seterusnya ada faktor merokok dan juga faktor genetik. Ini pun sama juga. Biasanya jika di kalangan keluarga kita ada masalah kencing manis pun diabetes ini boleh meningkatkan, kita boleh juga terkena penyakit ini. Kemudian seterusnya, penyakit yang keempat yang tinggi pada orang lelaki adalah tekanan darah tinggi. Okay, kita lihat yang warna biru tu ada dua faktor yang penting untuk kita lihat berkenaan dengan punca dan penyebab terjadinya tekanan darah tinggi pada orang lelaki. Yang pertama adalah sleep apnea. Sleep apnea ni adalah satu gangguan tidur yang kalau kita bahasa umumnya adalah berdengkur. Okay. Dia boleh terjadi apabila saluran pernafasan apabila kita tidur dia terhalang. Dia terhalang boleh disebabkan oleh lidah kita, dia menghalang saluran pernafasan sehingga menyebabkan kita tak bernafas beberapa ketika. Dia boleh meningkatkan risiko tekanan darah tinggi ini. So kita perhatikan adakah golongan lelaki di sekitar kita mengalami masalah sleep apnea ini ataupun masalah berdengkur ni. Kerana apabila saluran darah ataupun saluran pernafasan yang terhalang, dia boleh menyebabkan badan kita stres sehingga dia boleh meningkatkan tekanan darah. Okay. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah penggunaan garam yang berlebihan. Diet tinggi garam memang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko hypertension ini. Lelaki yang mengambil terlalu banyak garam dalam diet mereka cenderung mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi. Okay. Garam ini sebenarnya dia punya function adalah untuk apabila berlebihan dia boleh mengeluarkan air dalam badan kita sehingga dia menyebabkan darah kita menjadi lebih pekat sehingga memaksa jantung kita bekerja lebih keras. Jadi apabila jantung bekerja berlebihan, dia boleh meningkatkan
tekanan darah. Jika ia tidak dikawal, lama kelamaan boleh terkena masalah tekanan darah tinggi bagi lelaki. Juga tips yang sama juga untuk wanita. Okey. Kemudian seterusnya, kurang aktiviti fizikal, merokok, pengambilan alkohol dan juga faktor genetik. Ini memang ada berkaitan dengan tekanan darah tinggi ataupun hypertension itu sendiri. Dan seterusnya, yang terakhir, masalah yang kelima sering terjadi pada lelaki adalah masalah berkaitan dengan prostat. Kalau kita lihat, ini memang dia spesifik pada organ prostat itu sendiri. Yang pertama, masalah prostat ini boleh terjadi apabila terjadinya jangkitan pada organ prostat. Jangkitan prostat dikenali sebagai prostatitis, boleh menyebabkan pembekakan dan juga keradangan pada organ prostat itu sendiri sehingga dia boleh menjejaskan kualiti sperma dan juga kesuburan bagi lelaki. Okey, memang prostat ni ada pada lelaki saja. Dan seterusnya, pendedahan kepada bahan kimia ataupun radiasi. Pendedahan pada bahan kimia berbahaya seperti racun, logam berat ataupun sebatian kimia industri lainnya boleh menjejaskan kesuburan lelaki dengan mengganggu pengeluaran sperma dan menyebabkan kerosakan pada sistem pembiakan. Lebih-lebih lagi sekarang kita memang tak lepas dengan laptop, gadget dan sebagainya. Kalau kita letak di bahagian peha dan sebagainya, kalau memang kita akan simpan pada dekat kita punya kocek kan, dia boleh menyebabkan permasalahan pada prostat. Kemudian seterusnya, faktor ataupun punca penyebab masalah prostat ini adalah kerosakan saraf. Kerosakan saraf pada sistem pembiakan terutama prostat ni boleh disebabkan oleh kecederaan, penyakit saraf dan juga pembedahan sehingga menjejaskan fungsi seksual dan juga kesuburan. Kerosakan saraf ini juga boleh terjadi apabila kadar gula dalam darah terlalu tinggi dan juga boleh saya kongsikan kerosakan saraf ini boleh juga terjadi disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Dan yang terakhir untuk masalah prostat ni, apakah punca dan penyebab dia adalah ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon seperti paras testosteron yang rendah ataupun yang tinggi, dia boleh menjejaskan kesuburan pada lelaki dengan mengganggu pengeluaran sperma ataupun fungsi prostat itu sendiri sehingga menyebabkan masalah prostat. Okey, saya kongsikan tadi dekat punca dan penyebab ni sebenarnya ada 4, tapi saya touch 3 dulu, iaitu gaya hidup yang tidak sihat, gaya pemakanan kita yang tidak sihat boleh menyebabkan semua permasalahan penyakit ini. Obesiti, berat badan yang berlebihan melampau, BMI lebih 30 boleh menyebabkan permasalahan ini semua, dan juga stres dan juga tekanan. Memang 3 faktor ini adalah utama untuk kita kawal berkaitan dengan penyakit yang sering dikaitkan dengan lelaki. Dan satu lagi, yang warna merah ini juga adalah usia. Kenapa penyakit-penyakit ini boleh terjadi? Kerana pada usia 30 tahun adalah usia di mana kadar hormon testosteron lelaki mula mengalami penurunan, dan kadar hormon yang menurun ini dia boleh mengakibatkan permasalahan metabolik lainnya yang kita dah sebutkan berkaitan dengan penyakit berkaitan lelaki ini, sehingga dia boleh menjejaskan kesihatan lelaki secara keseluruhannya. Tanda utama kadar hormon lelaki ini rendah, kalau kita lihat, adalah keletihan berpanjangan. Ini disebabkan oleh testosteron ini memang sangat berfungsi untuk meningkatkan metabolisme badan kita. Dia sangat penting untuk perkembangan dan juga metabolisme sel itu sendiri. Jadi dia boleh mengakibatkan keletihan berpanjangan apabila kadar hormon itu rendah. Dan kita boleh lihat kurang bertenaga, penambahan lemak pada badan, terutamanya pada bahagian perut pada orang lelaki, sistem otot berkurang. Lemak bertambah, otot berkurang. Kerana testosteron ini memang sangat penting untuk pertumbuhan otot dalam badan kita. Jadi kita boleh cek ini dengan menggunakan saringan kesihatan
seperti kita boleh check dekat mesin penimbang berat yang ada dia punya skill untuk kita lihat berapa jisim otot dalam badan seperti Tanita, ataupun kita boleh lakukan saringan kesihatan menggunakan kuantum juga boleh kita tahu jisim otot dalam badan kita. Kemudian yang kelima, apa tanda utama kadar hormon lelaki ini rendah? Dia boleh menyebabkan libido ataupun keinginan seksual menjadi rendah, dan apabila ini terjadi, tentunya dia boleh mengakibatkan kemurungan dan akhirnya adalah masalah berkaitan dengan mati pucuk. Okay. Boleh saya kongsikan sebenarnya testosteron ni adalah hormon seks pada lelaki yang dihasilkan dalam kita punya testis. Okey. Tahap hormon testosteron yang stabil dalam badan ini sebenarnya sangat penting untuk perkembangan dan juga fungsi seksual yang normal pada lelaki. Dan untuk lelaki sebenarnya dia membantu dalam perkembangan badan, pertumbuhan badan, ciri-ciri lelaki seperti pertumbuhan rambut pada badan dan juga muka, dan juga mempengaruhi libido, keinginan seksual. Dia juga penting untuk mengekalkan tahap tenaga dalam badan dan juga meningkatkan kekuatan otot. Itu fungsi testosteron sebenarnya dalam badan kita. Dan tahap testosteron lelaki akan mencapai kemuncaknya pada mereka yang berusia 20-an sehingga 30-an. Dan apabila seseorang berumur lebih daripada 30 tahun, tahap testosteron ini boleh menurun sedikit demi sedikit. Malah gangguan masalah hormon testosteron ini berlaku pada kira-kira 40% lelaki berusia 45 tahun ke atas. Kalau kita lihat 45 tahun ke atas, 40%-nya boleh terjadinya masalah hormon testosteron yang rendah. Okey. Seterusnya, kita nak ataupun kita nak lihat lebih dalam berkaitan dengan satu keadaan ataupun satu akibat apabila kadar hormon testosteron ini rendah, sebenarnya adalah berkaitan dengan mati pucuk. Okey, apakah itu mati pucuk sebenarnya? Kita nak tahu, mati pucuk ini adalah ketidakupayaan berterusan untuk mencapai ataupun mengekalkan ereksi pada zakar yang mencukupi untuk prestasi seksual yang memuaskan. Okey, kita lihat sebenarnya seperti yang saya kongsikan tadi, 40-an adalah waktu di mana 40% atau lelaki yang berumur 40-an ke atas dia mula mengalami masalah ini. Peningkatan sebanyak 6% tahun di kalangan lelaki berumur 40 tahun ke atas di Malaysia mengalami masalah mati pucuk. Peratusannya anda boleh lihat kat situ, 40-an 49.7%. Bila dia usia 50-an 66.5%, 60-an 92.8% boleh mengalami permasalahan ini. Dan peratusan mati pucuk ini juga tinggi dalam kalangan mereka yang mengalami masalah penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi dan juga hyperkolesterol, tak kira apa pun usia dia. Kalau kita lihat hyperkolesterol ataupun kita panggil kolesterol tinggi, 78.9% mengalami masalah ini. Darah tinggi, tekanan darah tinggi 80.4%, dan orang yang ada kencing manis 89.2%. Ini adalah satu keadaan di mana keadaan mati pucuk ini boleh terjadi dengan lebih tinggi pada 3 keadaan penyakit ini yang memangnya tinggi di kalangan lelaki. Okey. Dan statistik untuk masalah ini, 7 daripada 10 lelaki Malaysia yang berusia lebih 40 tahun mengalami masalah mati pucuk ini. Daripada 10 orang kita jumpa lelaki, 7 daripadanya akan mengalami masalah ini apabila mereka berusia 40 tahun dan ke atas. Okay, kita lihat faktor-faktor risiko berkaitan dengan mati pucuk ini. Pertama adalah masalah perubatan. Itu kita lihat ada 4 dekat sini. Yang pertama kencing manis, yang kedua tekanan darah tinggi, yang ketiga gangguan psikiatrik seperti keresahan dan juga kemurungan.
Ini boleh diakibatkan oleh stres ataupun tekanan yang terjadi pada golongan lelaki. Dan yang keempat adalah penyakit buah pinggang kronik. Ini pun perlu diperhatikan, boleh menyebabkan masalah. Itu yang pertama, faktor risiko. Kemudian yang kedua adalah masalah neurological berkaitan dengan saraf, berkaitan dengan kecederaan otak ataupun saraf tunjang, tumor ataupun kanser pada otak dan juga saraf tunjang, dan juga penyakit seperti multiple sclerosis, Alzheimer ataupun Parkinson. Okay. Masalah berkaitan dengan saraf dia boleh mengakibatkan masalah itu. Kemudian yang ketiga, amalan gaya hidup yang tidak sihat, pengambilan alkohol, merokok, pengambilan dadah dan juga obesiti. Kalau saya kira yang kita boleh highlight dekat sini adalah obesiti lah. Okay. Berlebihan lebih berat badan yang lebih tinggi. Okay, baik. Yang keempat, pengambilan ubat-ubatan pun kita perlu perhatikan. Apabila seorang itu mengambil ubat-ubatan seperti hipertensi ataupun ubat untuk mengatasi tekanan darah tinggi ini, dia boleh menyebabkan risiko mati itu apabila dia mengambil secara berterusan. Dan yang kedua, ubat antipsikotik, ubatan untuk merawat penyakit psikiatrik ini boleh menyebabkan masalah itu terjadi. Okey, sekarang itu kita dah tahu 5 penyakit yang berkaitan dengan kesihatan lelaki, apakah punca dan juga faktor risikonya. Kita dah dapat tahu ada yang kita boleh kawal, ada yang kita tak boleh kawal, seperti yang kita tak boleh kawal seperti umur dan sebagainya. Jadi yang kita boleh kawal seperti gaya hidup dan sebagainya, tadi memang perlu kita ambil perhatian supaya kita memperbaiki cara hidup kita ataupun gaya pemakanan kita untuk mengelakkan penyakit-penyakit ini terjadi pada kalangan lelaki. Okay, seterusnya, solusinya adalah tiada enzim, tiadalah kehidupan. Jadi di sana kita memang ada satu produk yang sangat luar biasa sebenarnya bagi membantu dalam pelbagai permasalahan kesihatan dalam badan kita. Dan untuk lelaki, kita ingin sarankan dua produk ini lah, iaitu Life Enzyme dan juga LEAF, Life Enzyme Advanced Formula. Dan kita nak tahu bagaimana sebenarnya enzim, cyanide enzim ni dapat membantu dalam mengatasi permasalahan lelaki secara tidak langsung. Pertama, kita tahu terlebih dahulu fungsi cyanide enzim ni, tentunya ia sebagai pemakin tugas organ dalam badan kita, di mana setiap organ badan kita memang memerlukan enzim untuk ia berfungsi dengan optimum, dan ia juga pemakin kepada makanan kesihatan ataupun suplemen kesihatan yang kita ambil setiap hari yang kita fokuskan untuk malam ini untuk kesihatan lelaki. Ada 6+3 fungsi cyanide enzim. Yang 6 ni terdapat pada Life Enzyme dan juga LEAF. Dia berfungsi dalam pengurangan makanan, penguraian toksin, mencuci darah. Yang keempat, anti-inflamasi, antioksidan, antibakteria dan juga antivirus. Yang kelima, regenerasi sel. Yang keenam, mengawal atur ataupun memelihara badan kita. Untuk masalah berkaitan dengan kesihatan lelaki sebenarnya, dalam membantu, kita lihat yang pertama adalah dia membantu dalam mengawal atur sistem dalaman dengan mengatasi masalah metabolisme. Metabolisme yang tinggi sangat penting untuk memelihara badan kita berfungsi dengan baik. Setiap organ dalam badan kita berfungsi dengan baik. Jadi untuk lelaki penting untuk dia amalkan cyanide enzim ini supaya dia dapat meningkatkan metabolisme badan. Kemudian yang kedua, dia juga boleh membantu dalam memelihara sel yang rosak dan juga regenerasi sel baru yang lebih sihat supaya sel-sel yang dihasilkan oleh organ berkaitan dengan lelaki, terutamanya prostat, berfungsi dengan baik. Kemudian yang seterusnya, dia juga sebagai anti-inflamasi, antioksidan dan juga antioksidan penting untuk mengelakkan badan kita terbeban dengan stres oksidatif yang boleh menyebabkan permasalahan kesihatan lainnya. Dan dia juga membantu dalam penguraian makanan supaya nutrien dalam
makanan yang kita ambil setiap hari dapat diserap sepenuhnya oleh badan kita sehingga dapat ditukar kepada tenaga sehingga badan kita boleh berfungsi dengan baik, dan seterusnya dia boleh membantu penguraian sisa metabolik dan juga detox apabila kita terkena ataupun mendapat faktor-faktor luaran yang lainnya ataupun seperti ubat-ubatan ataupun faktor persekitaran yang boleh menyebabkan toksin dalam badan kita tinggi, sehingga cyanide enzim dapat membantu dalam mengatasi permasalahan ini. Okey, ini saya nak kongsikan juga kepada anda semua proses bioteknologi yang terkandung dalam cyanide enzim. Sebenarnya dia dapat meningkatkan kadar aktiviti yang penting untuk badan kita dapat berfungsi dengan lebih baik. Kalau kita lihat kat sini, kita ada 5 kriteria. Okey, yang pertama adalah kaedah bagaimana kita mendapatkan enzim itu daripada enzim generasi pertama, generasi kedua life enzim dan juga generasi ketiga LEAF. Okey, kalau kita lihat bandingannya untuk kaedah penampaian ini untuk generasi pertama, dia menggunakan kaedah penampaian tradisional semula jadi tetapi memakan masa bagaimana dia untuk kita ekstrak enzim yang terdapat dalam bahan-bahan yang kita ambil. Kemudian enzim generasi kedua life enzim menggunakan teknologi MANEP, metabolic enzyme nutrient exchange process. Bagaimana kita ekstrak enzim metabolik daripada bahan yang terkandung dalam life enzim sehingga meningkatkan fungsi enzim itu sendiri. Kemudian life enzyme advanced formula menggunakan teknologi MANEP juga ditambah dengan teknologi NewFit, Nutrient and Function Improvement Technology. Dia meningkatkan kadar nutriennya dan juga meningkatkan kadar fungsi bagaimana dia bertindak dalam badan kita. Kita lihat ada aktiviti antioksidan BCEAC. Antioksidan ini kita ukur bagaimana dia setara dengan vitamin C. Okay, kalau kita lihat enzim generasi pertama 7.01 mg per paket, tapi dengan life enzim dia meningkat 58%, dan LEAF life enzyme advanced formula dia meningkat sebanyak 315%. Jadi setiap paket tu dia memberikan khasiat yang lebih untuk aktiviti antioksidan BCEAC. Okay. Yang kedua adalah aktiviti antioksidan SOD-like ni. Okey. Aktiviti SOD-like ni sebenarnya sangat penting dalam tubuh badan kita. Bagaimana sebenarnya badan kita dapat menetralkan radikal bebas berbahaya yang ada dalam badan kita, melindungi sel-sel kita daripada kerosakan oksidatif. Tekanan oksidatif boleh terlibat dalam pelbagai masalah kesihatan dalam badan, termasuklah penyakit kardiovaskular, kanser, gangguan dan juga gangguan saraf neurodegeneratif. Okay? Jadi fungsi enzim SOD-like ini sebenarnya membantu mengurangkan risiko permasalahan pada lelaki ini. Kalau kita lihat enzim generasi pertama kurang sekitar 5.5 juta per paket, tapi dengan life enzim dia meningkat 60% dengan teknologi MANEP. Dengan LEAF dia meningkat sehingga 313% kadar aktiviti antioksidan SOD-like ini. Kemudian seterusnya enzim amilolitik, iaitu berkaitan dengan enzim penghadaman. Kalau kita lihat life enzim dia meningkat 900%, dengan LEAF dengan teknologi NewFit dia meningkat sehingga 3,550% dalam satu paketnya. Jadi dia cepat lagi untuk membantu penghadaman kita. Bagaimana dia menguraikan dan juga bagaimana badan kita boleh menyerap zat nutrien daripada makanan yang kita ambil setiap hari. Kemudian seterusnya enzim fibrinolitik, iaitu satu jenis enzim metabolik yang membantu dalam melancarkan aliran darah dalam badan kita. Dengan life enzim dia meningkat 4%, tetapi dengan
teknologi MANAP dan juga NewFit dalam LEAF dia meningkat sehingga 111%. Jadi dengan mengamalkan LEAF sebenarnya dia dapat membantu aliran darah berfungsi dengan lebih baik, melancarkan aliran darah sehingga dia boleh mengurangkan penyakit-penyakit berkaitan dengan kardiovaskular, tekanan darah tinggi sehingga boleh mengurangkan risiko penyakit kencing manis dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Okay, baik. Okay, bagaimana pula untuk kita amalkan life enzyme dan juga LEAF ini untuk pemeliharaan kesihatan. Orang yang sihat, dia tak ada masalah penyakit, dia tak ada tanda-tanda ataupun simptom ni. Cukup dia amalkan 2 paket life enzyme setiap hari, dan untuk LEAF dia cukup ambil 1 paket setiap hari. Untuk orang separa sihat, ini yang besar di kalangan kita, lebih kurang 75% daripada kita adalah di dalam golongan orang yang separa sihat. Dia ada simptom-simptom penyakit ni, bila cek dekat doktor tak ada tahu pun penyakit apa yang dia alami. Okay. Golongan seperti ini untuk life enzyme kita sarankan untuk ambil 4 paket sehari, untuk LAF 2 paket sehari, dan untuk orang yang sakit, orang dah ada didiagnos penyakit, kita boleh sarankan sehingga 8 paket sehari untuk life enzyme, dan untuk LAF 4 paket sehari. Dan bagus untuk kita lakukan terapi enzim setiap 3 bulan sekali. Dalam masa 3 hari kita ambil enzim dalam kadar yang tinggi supaya dapat bantu badan kita untuk berfungsi dengan lebih baik. Dia macam kita panggil rutin ataupun terapi untuk meningkatkan kadar enzim kita. Okey, satu hari boleh ambil 8 paket untuk life enzyme dan juga LEF setiap hari dalam masa 3 hari. Okey. Dan poin penting juga, amalkan enzim, cyanide enzim ini sebelum makan, dan minum air 2 ke 3 liter sehari. Okey, so membantu badan kita berfungsi dengan lebih baik apabila kita mengamalkan cyanide enzim, sama ada itu life enzyme ataupun LEAF. Kita lihat pula produk sokongan untuk masalah kesihatan lelaki ni ada 3. Yang pertama, baru saja kita lancarkan di pasaran, Vigo Plus, yang dia direct untuk masalah kesihatan lelaki. Dia bukan untuk masalah itu saja, yang tahu je tahu, tapi sebenarnya dia meningkatkan kesihatan lelaki secara keseluruhan. Dia punya formulasinya memang sangat unik, yang bagus untuk meningkatkan kadar hormon lelaki. Okay. Kemudian dia juga membantu meningkatkan libido. Kemudian dia membantu meningkatkan tenaga dan juga stamina, metabolisme badan dengan lebih baik. Dia membantu sistem pencernaan dan juga meningkatkan kesihatan keseluruhan. Jadi kepada orang yang ambil Vigo ni, bagus juga untuk dia amalkan CNI enzim supaya dia punya kesan tu lebih baik. Okay. Kemudian itu yang pertama. Kemudian produk sokongan yang kedua adalah Royal Jelly. Boleh amalkan 1 paket 2 kali sehari. Okay. Kerana apa? Royal Jelly ni kita sarankan juga untuk lelaki kerana dia merupakan satu produk yang tinggi nutrien, superfood, mengandungi pelbagai asid amino, multivitamin dan juga mineral supaya dapat melengkapkan zat pemakanan yang kita perlu setiap hari kerana pemakanan kita tak seimbang. Jadi bagus untuk kita amalkan Royal Jelly ini. Dia juga membantu mengawal atur pelbagai hormon dalam badan termasuk lelaki, merangsang metabolisme dengan membekal tenaga. Itu produk yang kedua yang boleh juga membantu dalam kesihatan lelaki. Dan yang ketiga, DMG. DMG ini dia membantu memaksimumkan penggunaan oksigen ke seluruh badan kita sehingga dapat memberi tenaga, dan juga dia bagus dalam membantu menangani stres oksidatif ni yang sangat berbahaya dalam sistem badan kita sehingga boleh menyebabkan permasalahan kesihatan lainnya. Cara nak amalkan 3 ke 6 sebulan, 2 hingga 4 kali sehari, ataupun apabila perlu boleh spray saja DMG ni kerana dia adalah satu produk yang dia boleh kita katakan dia tak ada limit lah untuk kita amalkan setiap hari.
Okey, kemudian langkah lain yang dapat membantu untuk masalah kesihatan lelaki, yang ada 8 dekat sini. Yang pertama, ambil air yang secukupnya, makan pemakanan yang seimbang, bersenam secara berkala. Penting untuk kita sama-sama amalkan gaya hidup yang aktif, seperti saya juga. Kemudian dapatkan rehat yang cukup. Ini pun salah satu faktor yang penting juga, kerana sekarang ni disebabkan gaya hidup kita sering mengabaikan satu faktor ini, iaitu rehat yang cukup dan berkualiti. Kemudian yang kelima, kawal gula dalam darah. Gula yang tinggi dalam darah boleh mengakibatkan pelbagai masalah sistemik lainnya, dia boleh mengganggu semua sekali sehingga menyebabkan kita terkena semua penyakit yang kita sebutkan tadi. Dan amalkan pengurusan tekanan ataupun stres yang baik, elakkan pengambilan bahan-bahan berbahaya, dan juga yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesihatan secara rutin. Setidaknya 6 bulan sekali lah kita boleh buat saringan kesihatan, sama ada itu melalui kuantum ataupun wanita, atau lebih baik lagi lakukan ujian darah setidaknya 1 tahun sekali. Jadi itu sedikit berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini, enzaim, bagaimana dia dapat meningkatkan kualiti dan juga kesihatan lelaki. Dan saya harap semua dapat informasi yang kita kongsikan tadi dan boleh sebarkan kepada orang ramai di luar sana supaya mereka sendiri sebenarnya sangat penting kesihatan lelaki ini untuk dia meningkatkan kualiti hidup sehingga dapat mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Jadi itu saja perkongsian saya pada malam ini. Saya serahkan kembali kepada MC kita, Cik Ahmad. Okay, terima kasih kepada Cik Zaidi di atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat. Walaupun orang cakap banyak fakta, tetapi itulah perkara yang perlu kita tahu, sebab kadang-kadang pasaran ni bertanya macam-macam. So ini adalah salah satu macam mana kita nak menangkis ataupun kita nak menjawab persoalan yang berada di fikiran, prospek maupun mana-mana di pasaran lah. Okey, terima kasih sekali lagi Dr. Zaidi atas perkongsian malam ini, dan terima kasih juga kepada anda. Dan sebelum saya nak akhir, ada beberapa info, tetapi jangan ke mana-mana sebab ada info yang menarik dan orang cakap menyeronokkan anda, satu berita gembira untuk anda. Tapi sebelum saya nak umumkan berita tersebut, mungkin kita boleh buat grup foto terlebih dahulu kepada anda. Kita bukakan video ataupun kamera anda untuk kita adakan grup foto supaya kita bergambar dahulu. Lepas bergambar, saya akan ada banyak ni, kalau saya nak kongsikan macam-macam berita baik untuk anda. Okay, so kita Cik Rizwan akan bantu untuk tangkapkan gambar. Sejadinya pastikan semua buka video terlebih dahulu. Okay, kita sama senyum, kita sama menikmati apa perkongsian. Okay, Cik Rizwan. Alright, kita ada 3 page kat sini. Kita mulakan dengan page yang pertama. Harap semua dapat buka video. Okey, untuk page yang pertama. 1, 2, 3. Okey, settle untuk page yang pertama. Ya. Teruskan senyuman anda. Okey, kita pergi kepada page yang kedua. Alright. 1, 2, 3. Dan last kali. Bentar Okey, lepas bergambar jangan left dulu. Ada beberapa info saya nak kongsikan. Okey, kita pergi page yang ketiga. 1, 2, 3. Okey dah. Tengok Thank video you. Tuan Eddie, kapten kita. Macam ni dia bagi. Okey, terima kasih di atas sebentar tadi. Terima kasih kepada Cik Rizwan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya terlupa, jikalau ada persoalan yang main di fikiran anda ingin bertanya, jangan malu, jangan segan, anda terus boleh type di ruangan chat box supaya nanti kita boleh baca di penghujungnya. Okey, saya ingin kongsikan ada beberapa. Okey, jadinya jangan malu untuk bertanya apa-apa, sebab nanti Dr. Zaidi ataupun mana-mana admin kita akan respon lah terhadap soalan tersebut. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, tuan-tuan dan puan, ingat tak sebelum ini BLC kita ada buat satu challenge di mana untuk posting produk Vigo, iaitu di media sosial TikTok.
Okey, so kita sudah pun jumpa kita punya pemenang di mana kita mencari 2 orang pemenang iaitu pemenang Vigo Plus TikTok Challenge, iaitu saya ingin umumkan pemenangnya adalah tahniah diucapkan kepada Judith. Judith daripada Sarawak dan juga kita punya Sipu iaitu Cik Murad Basir. Walaupun hari tu baru saja saya bersama dengan Cik Murad tapi alhamdulillah beliau berjaya untuk memenangi challenge TikTok ini dan Judith seorang satu akan dapat 1 botol Vigo lah. Okey, tahniah diucapkan kepada anda. Ini adalah minggu lepas punya challenge melalui TikTok. Tetapi saya Dr. Zaidi telah berbincang di mana berita baik untuk anda pada malam ini, kita akan umumkan FB pula iaitu Facebook Vigo Plus Challenge di mana benda yang sama juga, anda perlu buat posting di Facebook anda berkenaan dengan Vigo Plus dan ini adalah terbuka kepada semua dan apa jua jenis konten yang bersesuaian. Dan pastinya dalam page anda ataupun daripada akaun Facebook anda mesti diikuti dengan posting tu ada tanda pagar ataupun hashtag CNI Vigo, hashtag Vigo Plus, hashtag puasa itu kamu dan hashtag CNI Malaysia. Dan yang paling penting adalah anda punya akaun tu janganlah hide kan ataupun buat private, pastikan anda open kepada public supaya kita punya admin dapat jumpa anda salah seorang pemenang. Kerana kali ini kita mencari juga 2 orang pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah like terbanyak dan akan mendapat 1 botol Vigo Plus setiap seorang. Di mana cabaran ini telah bermula pada hari ini 13, esok merupakan Valentine Day 14 Februari 2024 sehinggalah 26 Februari di mana pemenang akan diumumkan dalam EBLC Fundamental Bahasa Melayu pada 27 Februari 2024 dalam bulan ini juga. So, jadinya kalau kita lihat dekat sini ada dalam tempoh 12 hari sahaja untuk anda buat posting di Facebook. Kali ini kita buat Facebook saja. Kalau Instagram ke, kalau TikTok ke, kita tak lihat dekat situlah. Kita hanya buat di Facebook saja. Saya yakin setiap anda pada malam ini anda mempunyai akaun Facebook tersendiri. So, jadinya ini adalah peluang anda untuk memenangi 1 botol Vigo Plus. Pastikan Facebook anda tidak buat sebagai private. Pastikan open view to all. Tak ada private supaya kita dapat pemenang. Okey, so itu adalah berita baik untuk anda. Khas pada anda untuk bukakan pada, tapi bukan untuk anda saja tetapi anda boleh kongsikan dalam grup anda. Anda boleh kongsikan dengan downline ataupun prospek anda untuk buat posting apa-apa jenis bentuk berkenaan dengan Vigo Plus. Itu sahaja. Okey, yang seterusnya juga berita baik untuk anda pada malam ini. Ini yang akan dikongsikan oleh admin kita iaitu promosi khas LEF dan juga Life Enzyme. Di mana tempahan tamat pada esok hari pada jam 6 petang. So 6 petang kita dah cut off di mana voucher akan dihantar selewat-lewatnya pada 16 Februari 2024 hari Jumaat melalui WhatsApp CNI Information Center. So apakah itu promosi khas? Saya yakin ada yang dah tahu, ada yang belum. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, package online program iaitu package A. Anda beli 2 LEF akan percuma 1 kotak LEF dengan harga 376 sahaja. So maksudnya harga ini adalah harga untuk 2 kotak tetapi anda dapat 1 percuma. 1 kotak yang sama percuma. So maksudnya dengan harga 2 kotak anda dapat 3 kotak. Untung tak untung. So jadinya promosi B ialah Life Enzyme pula sama konsep macam LEF. So jadinya ini adalah package yang berita baik untuk anda. Package yang kita ingin tawarkan kepada anda, khas pada anda pada malam ini. Jadinya borang tempahan anda boleh lihat di chat box untuk anda buat tempahan tersebut kerana selewat-lewatnya untuk tempahan adalah pukul 6 petang esok sahaja. So ini adalah terhad di mana terhadnya sehingga pukul 6 petang sahaja. So selepas itu mungkin kita tak dapat nak buka lah. Tetapi cuba dapatkan peluang ini dengan sebaik yang mungkin. So jadinya kita dah keluarkan di chat box. Anda boleh klik saja link itu dan anda boleh buat order dekat situ. Okey? So yang ini adalah berita baik untuk anda. 2 package yang kita telah keluarkan. Dan yang seterusnya juga saya ingin kongsikan adalah promosi bulanan wellness iaitu pada bulan Februari 2024 di mana dalam pembelian produk 01
iaitu produk wellness dalam satu single receipt dengan 360 PV dan ke atas anda layak menerima free. Ada 3 item dekat situ. Anda boleh lihat salah satunya SP18, satu unit Tab Zero dan juga satu kotak SBS Coffee. Manakala yang sebelahnya pula dengan package 01 juga iaitu wellness dalam single receipt ataupun single invoice 240 sehinggalah 359.9 PV. Anda layak untuk dapat percuma satu kotak teh halia dan juga satu LEF yang 20 stick. So ini adalah promosi untuk bulan Februari sehingga ujung bulan 2 sahaja. Dan seterusnya apa lagi yang kita ada dalam Februari? Beli 2 probiotik dan satu neoganik 30 stick bernilai 216. Anda layak dapat percuma satu kotak Life Enzyme 15 stick yang bernilai 106 dengan harga 216 sahaja. 2 item anda layak untuk dapat satu percuma. Okey, apa lagi yang kita ada? Beli 5 HSC Omega Fish Oil. Anda akan dapat satu HSC percuma yang bernilai RM80 yang free itu. So dengan harga 5 botol dapat 6 botol sebenarnya. Okey, yang seterusnya 3 botol HSC Omega Fish Oil. Anda akan dapat satu RJ Vitasi dengan nilai RJ Vitasi adalah RM49 tetapi anda hanya membayar 177 untuk 3 botol HSC Omega Fish Oil sahaja. Okey, yang seterusnya apa ada lagi? Yang ini adalah campaign testimony di mana tadi saya telah kongsikan juga campaign testimony kepada anda yang telah mengamalkan produk-produk kesihatan CNI. So, jadinya syarikat CNI telah menawarkan satu kempen testimoni CNI. Kita bukakan kepada semua CBO dan pengguna CNI di mana testimoni yang terpilih akan menerima insentif produk sebagai tanda penghargaan kami. Kami perlukan input-input, kami perlukan feedback-feedback, kami perlukan segala-gala apa yang positif yang terkesan berkenaan dengan produk yang telah amalkan untuk kami buatkan marketing tool. So jadinya kategori yang pertama iaitu video testimoni dengan syarat sah dia merakamkan rakam video testimoni bukan rakam video lain, rakam video testimoni bersama produk dan panjang durasi video hendaklah antara 2 hingga 3 minit. Dan apa insentif yang anda akan dapat adalah retail price kurang daripada 150. So ini lebih kurang macam kita akan bagi produk voucher lah. Okey, so jadinya ini adalah kelebihan jikalau anda dapat video testimoni pengguna, sama ada diri anda ataupun prospek anda ataupun sesiapa saja yang membeli dengan anda dapat rakamkan video testimoni mereka. Okey, kategori yang kedua pula testimoni bersama rekod dokumen. So maksudnya rekod dokumen mungkin mereka ada gambar-gambar peribadi bersama produk dan juga salinan laporan kesihatan atau gambar sebelum dan selepas. Sebagai contoh, mungkin sebelum ini dia badan pakai pakai triple XL punya saiz baju. Tetapi selepas mengamalkan LEF ataupun ASP ataupun produk-produk yang lain dari CNI, dia dapat mengurangkan daripada saiz double XL pergi ke saiz XS. So itu adalah satu testimoni yang kita lihat gambar perubahan dalam tempoh sekian-sekian. So jadinya akan dapat insentif produk kurang daripada 250. Tinggi juga tu. Kalau kita lihat dekat sini satu LEF, satu kotak LEF sudah dapat dah kalau RP bawah 250. Dan kategori yang ketiga, testimoni MyRas. Ini bahagian kecantikan. Di mana syarat sah prospek tersebut ataupun anda sendiri boleh ambil gambar bersama produk dan gambar sebelum dan selepas. Kita boleh buat macam double face, sebelah ini ataupun anda boleh tengok okey, mungkin semalam muka dia pucat, muka dia kusam, tetapi selepas menggunakan MyRas dia telah mengamalkan MyRas dan ada perubahan dekat situ. So jadinya insentif produk akan dapat MyRas Essential Toner dan juga MyRas Protection Sunscreen. Okey, kategori yang keempat pula kalau kita lihat dekat sini, pemberi khidmat testimoni. Okey, di mana syarat sah individu yang menyarankan produk dan memantau perkembangan pemberi testimoni kategori dan kedua. So jadinya walaupun anda bukanlah orang yang bagi testimoni, bukanlah anda orang yang bercerita tentang testimoni, tetapi anda yang memantau perkembangan pemberi testimoni itu, anda juga layak untuk dapat insentif, iaitu RP akan dapat produk voucher lebih kurang RP di bawah RM100. So kita ada 4 kategori dekat sini. Jikalau anda
perlukan sebarang info ataupun anda nak detail lebih lanjut berkenaan dengan ni, anda boleh hubungi dengan Sir John Chu di talian yang tertera ataupun Cik Zaidi untuk maklumat yang lanjut. Okey, ini adalah kempen testimoni yang kita tawarkan kepada anda. Lagi cepat anda bagikan video ke testimoni apa-apa segala bentuk, lagi cepatlah anda dapat insentif produk. Okey, yang seterusnya pula, ini adalah Wellness Nutrition Help Desk. Pastikan anda anda keliru ataupun anda tak tahu macam mana nak menjawab persoalan daripada prospek anda ataupun daripada user ataupun daripada pasaran sendiri, anda tidak pasti dengan jawapan tersebut, anda bolehlah terus direct dengan kita punya Wellness Nutrition Help Desk, iaitu antara 3 muka di bawah ini adalah pakar nutrisi yang akan membantu untuk menjawab ataupun untuk meresponkan persoalan anda, dan anda boleh respon semula kepada anda punya prospek. So dengan nombor WhatsApp 0355691300, pastikan anda save nombor ini dan esok pagi anda terus WhatsApp mereka. Tetapi mereka punya jawapan kalau cuti taklah. Okey, adalah mereka hanya bergerak. WhatsApp ini akan dibuka Isnin sehingga Jumaat dari pukul 9 pagi hinggalah 6 petang sahaja. Okey, so sebarang pertanyaan di luar waktu yang ditetapkan akan dijawab pada hari bekerja yang seterusnya. So ini adalah Cik Zaidi, John Chu dan juga kita punya Cik Manis iaitu Nur Ayunis. Dia akan bantu juga untuk bagikan respon dalam WhatsApp ini. Okey, apa lagi yang kita ada yang seterusnya? Tuan-tuan dan puan sekalian, tidak lupa juga kita akan adakan aktiviti, training dan juga event di mana 13 hari bulan iaitu hari inilah yang anda telah sertai pada malam ini, dan tidak lupa juga bekal yang kita akan lakukan, bengkel apa cerita sana bekal. Okey, so jadinya pada pukul 9 pagi di Tawau. Okey, kepada siapa yang berada di sekitar Tawau, kita akan adakan satu bengkel LBA bersama dengan Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim, bersama dengan kita punya Ketua Jabatan Mr. Tinesh Madhavan dan juga pengurus training iaitu Cik Rizwan Rais. Okey, so yang seterusnya apa lagi yang kita ada? Okey, ini adalah yang kita nak rapatkan lagi anda-anda SMP 2.0 Success Network Program yang akan dihadiri oleh kita punya Sifu Crown Diamond Agency Manager Cik Murad Basir berserta dengan Diamond Agency Manager Cik Fauzi Jusoh, yang akan dilakukan di CNI Klang Service Center pada 25 Februari masa pukul 9 pagi dan dijangka habis dalam pukul 5 petang. So jadinya kita tak buka banyak seat, memang cukup-cukup tahap, dan alhamdulillah feedback sudah dapat, ada daripada Borneo, ada daripada sekitar ni, ada juga daripada luar Kelang pun ada join juga. So jadinya kita nak bermulakan SAP 2.0 di Klang, dan kepada anda yang ada prospek di area sekitar di Klang Valley, mungkin anda boleh mengajak mereka untuk join kita punya SAP 2.0. Okey, so boleh hubungi dengan saya ataupun dengan Cik Fauzi sendiri untuk maklumat lebih lanjut. Okey, so setakat itu saja yang saya ingin kongsikan. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Zaidi di atas perkongsian, dan terima kasih, jutaan terima kasih kepada anda yang hadir pada malam ini untuk menimba ilmu bersama dengan CNI. Semoga kita dapat mengamalkan ataupun kita dapatkan satu inspirasi daripada input-input ataupun ilmu yang telah diberikan daripada Cik Zaidi untuk kita bawa ke pasaran. Okey, sebelum saya akhiri, ada sebarang soalan tak? Mungkin Cik Zaidi boleh tambahkan lagi. Setakat ni, okey, tak ada soalan. So jadinya pastikan anda dapatkan terus form pesanan daripada package promosi, kerana dia akan tamat pada 6 petang esok, dan ini adalah terhad untuk anda yang hadir pada malam ini. Okey, sekian saja daripada saya. Semoga anda dapat manfaatkan ilmu yang dikongsikan pada malam ini. Minta maaf kalau kita ambil masa terlebih sikit. Jadinya semoga kita berjumpa lagi, dan jangan lupa Facebook challenge yang kita tawarkan berkenaan dengan Vigo Plus. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.